Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajar subjek pendidikan jasmani tingkatan 2. Kita sekarang sudah masuk minggu yang ke-3. Agak-agaklah apa topik yang akan kita sentuh pada pagi ini. Okey, tajuk kita pada pagi ini iaitu di bawah kecergasan fizikal berasaskan kesihatan, iaitu senaman kelenturan. Tahu tak apa itu kelenturan? Ini adalah standard kandungan untuk topik ini, iaitu kita akan dapat melakukan senaman kelenturan dengan lakuan yang betul. Okey, standard pembelajaran pula, murid-murid boleh melakukan senaman PNF atau Proprioceptive Neuromuscular Facilitation untuk meningkatkan kelenturan berdasarkan prinsip FIT. FITT. Yang kedua, murid boleh menjelaskan kepentingan renggangan PNF. Yang ketiga, murid boleh melakukan senaman meningkatkan kelenturan berdasarkan prinsip FIT. FITT. Dan yang keempat, murid boleh mengenal pasti prinsip FITT, iaitu FIT yang digunakan untuk meningkatkan kelenturan. Apa yang dimaksudkan dengan FIT? FITT. Tentu murid-murid semua sudah mempelajarinya semasa di tingkatan 1. Cuma hari ini cikgu akan imbas kembalilah apa yang disebut sebagai FITT ni. Dalam melakukan aktiviti kelenturan juga, prinsip FIT ini perlu kita ikuti. Yang pertama, F frekuensi, iaitu berapa kerap kita melakukan aktiviti yang meningkatkan kelenturan. Maknanya aktiviti itu berkaitan dengan kelenturan. Sama ada sekali seminggu, 2 kali seminggu atau 5 kali seminggu. Okey, yang kedua I. I ialah intensity. Maknanya berapa tahap rintangan latihan. Maknanya kesusahan melakukan latihan tersebut. Setiap kali sesi lah. Adakah adakah latihan ini semakin berkurang atau semakin bertambah dia punya rintangan tersebut? Maknanya semakin susah ataupun semakin kuranglah susahnya apabila kita melakukan aktiviti. Yang ketiga ialah T, time, masa. Berapa lama kita melakukan aktiviti ini? 30 minit, 1 jam, 2 jam. Okey, yang terakhir ialah type. Type iaitu jenis senaman yang kita lakukan. Apakah jenis senaman yang kita lakukan untuk meningkatkan kelenturan? Okey, sebelum cikgu pergi lebih jauh, mari kita tengok apa yang dikatakan sebagai Proprioceptive Neuromuscular Facilitation ataupun PNF. Singkatannya PNF ya. PNF adalah satu cara atau bentuk latihan yang paling berkesan untuk mengoptimumkan julat pergerakan otot dan sendi ataupun rate of movement, ROM. Maknanya kaedah yang paling berkesan lah. Kaedah yang paling berkesan untuk kita melakukan aktiviti untuk meningkatkan fleksibiliti ataupun kelenturan badan kita lah. Okey, PNF adalah kaedah terbaik latihan fleksibiliti ataupun kelenturan yang melibatkan renggangan dan kontraksi otot-otot tertentu. Berikut saya bagikan contoh beberapa aktiviti PNF.
untuk kelenturan. Yang pertama ialah renggangan otot di bahagian hamstring. Di bahagian hamstring. Yang kedua, renggangan otot oblique. Yang ketiga, renggangan otot gluteus. Yang keempat, renggangan otot latissimus dorsi. Okay. Mari kita tengok, kita ulang kaji balik, oblique. Okay, kita tengok oblique sana, di bahagian belakang, di bahagian belakang pinggang ya. Okay. Oblique ataupun dekat sini kalau kita tengok external oblique ada. External oblique, external di bahagian hadapan, external pula di bahagian belakang. Okey. Gluteus. Gluteus tengok di bawah oblique tu. Ada gluteus medius, gluteus maximus. Di bahagian belakang punggung. Okey. Kalau kita tengok pula latissimus dorsi. Kat mana tu? Latissimus dorsi. Di atas pinggang sedikit. Di bawah kita punya apa tu? Chest okay. Di bawah dada lah. Okey, latissimus dorsi. Okay. So istilah-istilah ni memang diguna pakai di dalam subjek pendidikan jasmani ni untuk kita merujuk kepada otot-otot yang terlibat semasa kita melakukan aktiviti fizikal. Okey. Bagaimana kita melakukan PNF ini? Caranya lah, cara pelaksanaan PNF atau disebut sebagai proprioceptive neuromuscular facilitation. Yang pertama, kita boleh bentukkan beberapa stesen. Beberapa stesen. Dekat sini, cikgu letakkan contohnya 6 stesen. Stesen ini, setiap stesen ini mempunyai aktiviti yang berbeza lah. Jadi setiap stesen tadi ada 2 orang. Dengan sama ada dengan bantuan guru ataupun rakan lah. Ada 2 orang di setiap stesen. Murid akan daripada stesen kepada stesen, pasangan itu akan bergerak. Okay, yang pertama ialah stesen 1, iaitu renggangan hamstring. Kalau kamu tengok rujuk pada gambar tersebut, pelaku tadi akan duduk berbaring di mana kakinya akan diluruskan ke atas. Manakala guru ataupun rakan dia akan membantu mengangkat kaki tersebut semaksimum yang boleh. Okey, ini contoh video ini contoh lakuan untuk renggangan hamstring. Okey. Di mana kaki diluruskan ke atas. Semaksimum yang boleh. Okey, stesen yang kedua kita panggil sebagai renggangan oblique. Sama juga. Pelaku ada 2 orang. Pelaku pula kali ini dia berdiri tegak. Mana bukaan kakinya adalah seluas bahu. Bukaan kaki seluas bahu. Dicondongkan ke arah sisi kiri atau ke kanan. Okey. Pembantu ataupun guru tadi akan menarik tangan sehingga ke tahap yang maksimum, kemudian kekalkan posisi tersebut selama 15 saat. Okay. Stretching di bahagian oblique ini, di mana badan dia gerakkan ke kiri atau ke kanan seperti yang kita nampak dekat video.
Okey, seterusnya stesen 3 iaitu renggangan quadriceps. Dalam untuk renggangan quadriceps ini, pelaku akan menyerap di dalam keadaan yang rehat. Kaki dibengkokkan, kemudian pembantu akan menolak kaki ke belakang sehingga ke tahap yang maksimum. Kekal selama 15 saat. Ini contoh video yang berkaitan lah. Okey, menyerap, kaki dibengkokkan, kemudian rakan akan membantu menolak kaki ke hadapan sehingga ke tahap yang maksimum selama 15 saat. Stesen yang keempat ialah renggangan latissimus dorsi, yang mana pelaku akan duduk dengan kaki yang berlunjur, tangan diluruskan ke atas, kemudian pembantu akan memegang dan menarik tangan pelaku. Pembantu akan memusingkan dengan pelaku dan bahunya ke kiri dan ke kanan sehingga tahap yang maksimum. Kekalkan posisi ini selama 15 saat. Seterusnya ialah sesi yang kelima yang dipanggil sebagai renggangan erector spinal. Mana pelaku dalam posisi duduk, kaki dilunjurkan. Kemudian pembantu akan menolak sehingga tahap yang maksimum. Tangan pembantu tadi berada di antara dua kaki di tengah-tengah dan ditolak ke hadapan, yang juga dibantu oleh rakan. Dan aktiviti ini seperti aktiviti sebelumnya, apabila sampai ke tahap yang maksimum, kita akan kekalkannya selama 15 saat. Okey, yang terakhir ialah stesen ke-6 yang dipanggil sebagai renggangan gluteus. Okey, pelaku berbaring, tangan didepakan dan lutut fleksi. Aktiviti renggangan gluteus. Jadi, kenapa kita perlu mempunyai kelentaran badan yang baik? Mana yang baik, yang tinggi. Kenapa? Antaranya ialah untuk mengelakkan daripada mengalami kecederaan apabila melakukan aktiviti. Kerana kita fleksibel. Kita lentur. Tidak mudah untuk cedera. Okey. Dan ada banyak lagi kenapa kita perlu memiliki kelenturan badan yang tinggi. Okey. Ini soalan kita pada hari ini. Yang pertama, ada 5 gambar rajah yang kita telah pun sentuh tadi. Kita murid rujuk balik kepada gambar rajah tadi. Soalan pertama itu renggangan latissimus dorsi kan. Apakah kepentingan melakukan aktiviti tersebut kepada otot yang direnggangkan? Okey. Yang kedua itu dipanggil renggangan quadriceps. Okey. Apakah kepentingan latihan PNF? Okey, yang ketiga tu apa? Yang ketiga itu yang kita dah buat dalam stesen 2 iaitu renggangan oblique. Okey, yang keempat tadi tu renggangan gluteus. Dan yang kelima iaitu renggangan hamstring. Kenapa? Jelaskan kenapa ataupun apakah kepentingan latihan PNF ini terhadap otot tadi. Kenapa bahagian otot itu direnggangkan? Kenapa? Okey, jelaskan Sekurang-kurangnya satu penjelasan lah kena buat. Dan buat di dalam buku latihan kecil. Okey, soalan B pula. Yang pertama, jelaskan maksud kelenturan. Apa maksud kelenturan? Cikgu dah sebut tadi. Kamu boleh rujuk dalam buku teks. Ya.
Yang kedua, senaraikan 5 faedah melakukan latihan aktiviti kelenturan. Apa faedah? Kenapa kita buat aktiviti kelenturan ini? Jelaskan 5. Dan yang ketiga, berikan 4 contoh aktiviti yang boleh digunakan untuk meningkatkan kelenturan. Okey, murid-murid, semua jelas? Saya harap kamu dapat faham dan dapat melakukan aktiviti kelenturan. Okey, terima kasih. Jangan lupa selesaikan tugas cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.